Tuan-tuan, saya cerita benda-benda macam ni sesuai dengan standard pengajian anda. Saya tak boleh cerita yang lebih rendah daripada tu. Sesuai dengan pengajian anda. Sebab kalau kita boleh upgrade kita punya alat telekomunikasi, kenapa tidak ilmu agama kita? Kita tak boleh berpegang dengan mitos pengajian lama. Kalau mana orang Melayu kita masih berfahaman, korek telinga batal puasa. Kalau tuan-tuan berani, pergi korek telinga depan orang tuan-tuan. Bagaimana orang masih berpegang korek hidung membatalkan puasa, sedangkan ia langsung tidak menjejaskan puasa. Dimasukkan satu rongga, benda dalam rongga itu, kata para ulama, memasukkan makanan. Jari bukan makanan. Dan ia bukan sejenis minuman. Ia tidak menjejaskan puasa. Anda bukalah fatwa yang telah ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan yang lain-lain. Ada hampir 19 fatwa yang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita cerita kepada orang biasa, tentu mereka tak boleh terima. Melainkan kita kena cerita kepada orang yang terpelajar. Antara fatwa yang tidak membatalkan puasa ni, upgrade ilmu kita. Tahu-tahu orang sakit jantung, dia kena letak satu ubat bawah lidah dia. Saya mengajar IJN baru ni, saya lupa tanya. Tapi saya tengok dia punya ringkasan ubat tu, nama dia GTN. Tapi dia ada panjang lah, kalau saya sebut pun tak betul. Tapi saya sebut yang betul itu GTN. Dia kena ambil ubat tu, tahu dia letak di mana? Dia letak bawah lidah dia. Tuan-tuan tahu tak, dengan meletakkan ubat di bawah lidah dia itu, ketika mana berpuasa, tidak membatalkan puasa. Tapi jangan pergi cerita pada orang kampung lah. Hang ni merepek dia, tak nampak tak? Ini fatwa. Dia orang yang kencing manis, dia kena bagi insulin. Ambil insulin tidak batalkan puasa. Dia orang yang asma, dia penat, dia ambil apa tu? Inhaler tu. Tak membatalkan puasa sebab dia perlu. Dia orang yang penat, yang kritikal, asma, pergi ke hospital, ambil tu gas tu kan. Tentu tak tidak membatalkan puasa. Nah, bila kita upgrade ilmu pengajian kita, kita akan dapat informasi terbaru. Kerana dia memerlukan benda tu. Termasuk juga dengan masalah orang yang hisap rokok. Ini busra, kabar gembira untuk anda. Dia perokok tegar. Dia boleh tahan dekat pukul 11 lah. Mai pukul 12 dia tengok member dia semua macam batang-batang rokok. Kritikal tu. Mai pukul 2 dia main ketak dah. Pukul 3 ketak tu jadi Parkinson. Dia keluar, dia nampak asap bai, dia kata kalau aku dapatlah asap bai. Kritikal tuan-tuan. Dia memerlukan nikotin dan rokok tu macam orang yang memerlukan ubat GTN dan inhaler. Sebab apa? Ketika dia kritikal macam tu, dia pun ambil rokok dan isap. Dengar nak, ini fatwa nak, bukan daripada saya. Ini fatwa nak. Saya sebut 2 kali, dan kali ketiga saya sebut ini fatwa. Ketika saat macam tu, dia pun ambil rokok dan dia isap. Dia terlampau memerlukan nikotin. Dia pun perlu sangat, macam orang perlu inhaler dan ubat tu, dia pun ambil rokok, lepas tu dia isap. Sebab apa? Ketika itu dia ambil rokok dan dia isap, tuan-tuan, puasa dia tetap batal. Dengar elok-elok dah. Aku baru nak sujud syukur je. Dia pergi kata batal. Yang tadi tu tak batal. Yang tadi tu ubat. Rokok tu makhluk perosak. Lain tak boleh. Rokok tak termasuk dalam bab ni. Tu sahabat tu tepuk aku. Sabar, bawa bertenang lah. Nak bertenang. Nak bagi tanya, itu nama dia, bagi orang isap rokok, sakit hati. Itu nama dia, nampak tak?